Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu. Terima kasih kerana menemani saya, Nur Saliza, Jamiul Jamal, Syahrul Syari, top fan kita, Safairus Hamid, Barakallahu Fik, Luqman Za'ba, top fan kita, Aisyah, Hamidi Hussein, Fairuz Misbah, Hafizah Jazuri, Jana Jane, Aminah Mahmud dalam top fan kita, dan Mary Islan, Ustaz Syafiq Murad dan Nazilah Mukhtar, Roy, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi renungan kita pada malam ni adalah manusia ayat 40 hingga ke 44, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Sadaqallahul Azim. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, boleh tuan-tuan rujuk pada jilid yang kelima, menerusi muka surat ke 338. Jilid kelima 338, tafsir Ibn Kathir yang ada di tangan tuan-tuan pada waktu ni, yang warna biru ni. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musa Ansi, Suhaizah Rahiman. Baik. Maksudnya apakah patut Rabbmu memilihkan bagimu anak-anak lelaki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran itu kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah, jikalau ada ilah-ilah di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, saya ilah-ilah itu akan mencari jalan kepada Rabb yang memiliki arash, maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan dan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan mujinya, tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Semuanya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, alhamdulillah kita dapat meneliti surah yang mulia ni, ayat-ayat yang hebat ini daripada surah Al-Isra, yang disifatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rajin bacanya iaitu pada saban malam. Jadi lihat pada muka 378 tafsir Ibn Kathir, Allah berfirman, saya membantah golongan musyrikin yang berdusta dan yang mengatakan bahawa para malaikat adalah anak perempuan Allah. Yang demikian mereka menganggap para malaikat itu mempunyai jantina perempuan. Selanjutnya mereka menuduh bahawa para malaikat itu adalah anak perempuan Allah, lalu mereka jadikan sebagai sembahan. Dengan demikian mereka telah melakukan kesalahan yang besar pada 3 kesempatan yang di atas. Allah berfirman mengingkari mereka, afa asfakum, apakah patut Rabbmu memilihkan bagi kamu anak-anak lelaki? Artinya dia mengkhususkan bagi kamu anak-anak lelaki, sedangkan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Maksudnya Allah milih untuk dirinya sendiri seperti yang kamu katakan, iaitu anak perempuan. Kemudian dengan keras menolak anggapan mereka itu, saya berfirman,
innakum lataquluna qawlan 'azima, sesungguhnya kamu dah benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya, iaitu dalam tindakan kamu bahawa Allah mempunyai anak lelaki. Lantas kalian menjadikan anak-anak lakinya itu sebagai anak perempuan, sementara kamu tidak inginkan anak perempuan sebagai anak kamu, bahkan kamu menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Itu merupakan pembahagian yang curang. Tilka idzan qismatun dhiza. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan tuan-tuan dimuliakan sekalian, fa asfakum, ini satu bentuk istifham. Kalau kita belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab sama dengan hal. Istifham dalam bahasa Arab ni berarti bertanya, mendapatkan penjelasan. Anta muslim contohnya, adakah awak ni orang Islam? Kalau kita tanya pada orang Arab, hal anta muslim, dengan hal tu lebih kurang sama maksudnya, mengikut pada konteks ada sedikit perbezaan. Tapi soalan yang muncul dalam bahasa Arab dari sudut balaghahnya, ia keluar daripada maksud sekadar minta penjelasan kepada makna-makna yang lebih luas. Maka salah satu daripada ayat ini, maksud dia adalah istifham ingkari, istifham yang menunjuk kepada mengingkari perbuatan tersebut. Dalam soalan yang ditanyakan itu seolah macam merupakan satu pertanyaan yang mempunyai maksud di sebaliknya satu bentuk pengingkaran. Kalau kita tanya pada seorang, siapa awak nak cabar saya? Setakat mana pendidikan awak? Kan soalan itu mengandungi makna penghinaan. Tapi dalam ayat di sini istifham ingkari berarti merujuk kepada satu soalan yang berbentuk keingkaran, mengingkari ataupun menafikan kewajarannya, kerana kamu sendiri memilih untuk anak lelaki. Orang Arab ada sebahagiannya, bukan semua ya, sebahagian daripada kabilah Arab ini mereka membunuh anak-anak perempuan dengan beranggapan kedatangan anak perempuan itu menimbulkan beban kepada keluarga, sedangkan anak lelaki dianggap sebagai yadul kasb, dianggap sebagai mata pencarian, iaitu anak lelaki biasanya boleh membawa kepada mereka ni kehidupan, membawa pulang keuangan dan sebagainya. Sebelum terlupa tuan-tuan dimuliakan sekalian, para penonton yang dimuliakan Allah, kuliah kita ni diuruskan oleh Zahazan Travel. Nanti ada peluang kita akan bersiaran bersama dengan Zahazan Travel Jadi kalau tuan-tuan nak bermusafir selepas musim ujian ini, sama ada inbound, outbound, dalam negara, luar negara, tiketing dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada company, bolehlah berurusan dengan Zahazan Travel. Dan usaha kita yang terbaru ni adalah untuk menghubungkan kita dengan saudara-saudara Islam di Syria dengan mengadakan ibadah korban bersama mereka. Jadi kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh berurusan dengan Ustaz Faiz Zahazan Travel bagaimana nak melakukan ibadah korban. Di Syria kami memilih kebanyakan korban yang ada di sana adalah kambing biri-biri, dan kambing mereka sangat besar. Harganya mahal tuan-tuan kerana negara mereka negara peperangan. Kalau tuan-tuan nak buat di Mekah pun insya-Allah kita boleh uruskan. Jadi boleh berurusan dengan Ustaz Faiz daripada Zahazan Travel. Saya harap Ustaz Faiz akan masuk untuk membuat penjelasan, iklan dan sebagainya, sebaran makluman berkenaan korban yang kita lakukan di Syria dan juga di Mekah. Baik tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menempelak golongan musyrikin yang mana mereka enggan untuk mendapat anak lelaki. Kalau dapat anak perempuan, mereka enggan untuk mendapat anak perempuan. Mereka akan bunuh anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dapat berita kelahiran anak, mereka gembira, tapi dengan kegembiraan itu mereka menjadi sedih dan marah, sesal. Apabila anak perempuan yang dikurniakan, lalu mereka akan bunuh, sama ada membiarkan dia hidup, membawa penghinaan kepada mereka, ataupun dikambus hidup-hidup. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Nanti ada peluang kita akan meneliti surah ini dalam surah An-Nahl, menceritakan perangai buruk golongan Arab sebahagiannya pada zaman dahulu. Jadi rata-rata manusia menyukai anak lelaki, kerana bagi mereka satu kebanggaan, dia penyambung zuriat kepada si ayah dan sebagainya. Sampai ada satu cerita yang dikemukakan oleh para ulama dalam pendidikan anak-anak, contohnya Syekh Abdul Nasir Ulwan, ma li abi Hamzah la ya'tina yadhallu fil baiti allazi yalina yakhafu alla nalidal banina wallahi ma dhalika fi aidina. Kisah tentang seorang perempuan yang menangisi suaminya asyik tidur di rumah madunya kerana dia tidak dapat mengurniakan untuk suaminya anak-anak lelaki. Cuma madunya yang dapat mengurniakan untuk suami anak lelaki, memberikan anak lelaki untuknya, maka dia tidak pulang ke rumah. Ini kezaliman lah tuan-tuan ya. Maka dalam konteks syair Arab itu menampakkan sikap dangkalnya sebahagian daripada orang Arab membenci isteri kerana hanya dapat anak perempuan daripadanya. Maka ini disebut oleh para penyair dalam konteks berkenaan dengan ayat ini juga.
Jadi perkataan yang kamu ucapkan ni, innakum latakuluna qawlan azima, kamu berkata satu perkara yang besar, satu perkara yang sangat buruk, satu perkara yang sangat kamu pandang kecil, tapi di sisi Allah besar. Kamu merupakan satu penghinaan terhadap Tuhan kamu sendiri. Kalaulah seseorang daripada kita berkata kepada kawannya, kamu nak tahu tak, saya cikgu, saya lihat anak kamu tu tak ada masa depan. Tuan-tuan terkejut tak kalau dengar cikgu cakap begitu kepada tuan-tuan, menceritakan tentang perihal anak-anak tuan di sekolah? Tentu tuan-tuan terkejut kan. Macam mana pula engkau boleh menentukan masa depan? Berapa ramai orang di dunia ini nampak di peringkat sekolahnya tak berjaya mana, tapi keluar dari sekolah dengan tak ada kelulusan, dia berusaha gigih, maka kedudukannya, pentadbiran keuangannya, kejayaannya lebih terselar daripada orang yang belajar tinggi, keluar dengan PhD dan sebagainya. Tak, maksud saya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalaulah orang mengatakan demikian kepada seseorang kita menganggap perkataan itu besar, dia akan menginap dalam benak kita sampai bila-bila terfikir, mungkin kita akan memusuhi cikgu yang berkata demikian terhadap kita. Maka ini satu contoh untuk mudah faham. Kalau kata-kata yang penghinaan dan menunjukkan kehebatan darjat dia banding kita akan menyebabkan kita rasa hina, kita sedih, dan perasaan itu kekal dalam minda kita kerana menampakkan kepada bahayanya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut seseorang. Lalu Allah menyatakan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Sungguhnya dalam Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka ingat, dan ulangan tersebut tidak lain hanyalah menambah mereka lari daripada kebenaran. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini iaitu sarrafna. Sarafna ni kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, datang perkataan sarafa. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila ada sabdu pada satu perkataan, daripada thulathi dia jadi rubai. Contohnya kalau kita sebut qata'a, qata'a potong, tapi kalau qata'a taqti', maknanya kita memotong-motong. Tapi kalau kita sebut perkataan ghalaqa kunci. Tapi kalau ghallaqa bermakna kita kunci dengan kuat bagi memastikan sebarang usaha perompak dan sebagainya tidak boleh masuk ke rumah. Jadi begitu juga bila Allah gunakan perkataan dengan tasydid di sini, fatasydid fil fi'il madhi yufidu takthir wal mubalaghah. Kata para ulama dari sudut lughahnya, dari sudut sarafnya, bila kita menambah tasydid iaitu sabdu pada ain al-fi'il, maka ia merujuk kepada mubalaghah dan juga takthir, merujuk kepada benda itu banyak, taksir merujuk kepada benda itu berlaku berulang-ulang, menunjukkan perkara itu penting untuk diingatkan selalu sampai ditasydidkan ainnya, ditasydidkan daripada thulathi menjadi rubai. Jadi istikhdam fi'il sarafa ini dia membawa berbagai-bagai makna, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya, kalau kita perhatikan maksud sarrafna, kami bawa dalam pendekatan Quran ini ada macam-macam bentuk. Ada bentuk cerita, ada bentuk inzar, ada bentuk perumpamaan, ada, kalau kita perhatikan, penjelasan yang beraneka ragam ini tujuannya tak lain tak bukanlah untuk menyentuh hati, untuk meyakinkan manusia, untuk memberikan gambaran yang berbeza-beza bagi sesuatu perkara supaya lebih mudah untuk difahami dan melekat dalam fikiran. Jadi ada perumpamaan, ada pengulangan, ada paparan kisah sejarah, dan ada ayat yang bentuk penegasan, ada ayat bentuk berulang-ulang, ada bentuk ayat sindiran, ada kiasan kata. Jadi ini semua adalah untuk memudahkan bagi seseorang manusia itu untuk memahami maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Lagaknya, gayanya sebagai seorang cikgu yang hebat lah, tuan-tuan, seorang guru yang hebat, bagi menarik perhatian anak-anak muridnya kepada pelajaran dia ajar. Contohnya pelajaran sejarah, susah, berat, ramai orang tak minat nak belajar sejarah, lalu ramai orang yang menafikan bahawa mereka datang ke sini datuk nenek moyangnya sebagai contohnya merupakan orang yang berdagang, datang, orang tak belajar sejarah ni, dia tak faham asal usul, tuan-tuan. Maka sejarah ni pelajaran berat untuk mudahkan orang faham. Maka seorang cikgu sejarah yang bijak, dia akan datang, dia bawa apa dipanggil mahjong paper, dia bawa, dia lukis, dia bawa contoh, dia bawa cerita, dia bawa, mungkin dia bawa video, dia bawa movie yang tertentu, bagi memudahkan anak-anak didikannya memahami dan meminati subjek yang berat itu.
Faham tuan-tuan? Jadi demikian juga bila Allah SWT membawa kepada kita tamsilan dalam Quran, perumpamaan yang dibawa dalam Quran, cerita-cerita dalam Quran, penegasan-penegasan dalam Quran, kiasan kata dalam Quran, pengulangan dalam Quran, itu adalah bertujuan untuk supaya adanya injizab. Injizab ni ada magnet untuk kita mendalami, mengkaji, memahami dan juga menyayangi, mencintai Al-Quranul Karim itu. Mencintai ia sebagai satu warkah daripada Tuhan kita. Maka dengan cara itu fayazdad hirsuhu 'alal ilmi, maka dengan cara demikian tambahlah minat kita dan kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat Allah membawakan kisah Nabi Yusuf itu dalam satu surah lengkap namanya surah Yusuf, supaya kita dapat memahami. Di hujungnya Allah mengkehendaki dalam surah Yusuf itu Allah mengatakan wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya Allah SWT nak menunjukkan dalam kehidupan ini ketetapan Allah itu yang akan mengatasi ketetapan manusia. Walaupun perancangan abang-abangnya untuk membunuh beliau, menolaknya masuk dalam pergi buta, kemudian keluarga Aziz Misr, isterinya itu jatuh hati pada Nabi Yusuf, tapi semuanya menunjukkan kepada perlindungan Allah, kasih sayang Tuhan kepada hambanya yang sangat dikasihi ini, Nabi Yusuf yang mulia, Yusuf wa ayyuhas siddiqu. Yusuf ini sebagai seorang Nabi yang bersifat dengan segala kebenaran, membenarkan janji Tuhan dan juga kehendak Tuhan, perintah Tuhan terhadapnya. Maka kemudian Allah Ta'ala bawa kepada kita dalam bentuk masal sebagai contohnya. Kita baca dalam surah Al-A'raf, bila Allah cerita famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Orang alim yang ditipu oleh dunia, yang bersifat kebendaan itu, perangai tak lain tak bukan macam seekor anjing yang kalau kamu halau dia menjelikan lidahnya, kalau kamu panggil dia pun menjelik lidahnya. Maka inilah sifat orang yang berilmu tetapi menggunakan ilmunya untuk tujuan kebendaan, keduniaan. Maka Allah umpamakan keadaannya seperti itu. Maka inilah namanya tasrif. Tasrif maknanya kepelbagaian. Pendekatan Quran itu dalam aneka bentuk persembahannya bertujuan untuk memudahkan si hamba ini memahami kehendak Tuhannya itu. Maklumlah level knowledge manusia ini beza-beza. Seorang profesor cara fikirnya lain daripada cikgu suruh tadika. Seorang mekanik berbeza cara berfikirnya daripada seorang engineer. Seorang doktor pakar walaupun bekerja bersama di hospital dengan seorang medical assistant MA, tapi tentulah pengetahuan, kefahaman, kadar untuk absorb sesuatu benda itu berbeza-beza. Maka Allah membawakan bentuk persembahan Quran ini untuk meraihkan kedudukan cara berfikir manusia yang berbagai-bagai yang dia menciptakan itu, yang dikatakan oleh para ulama subhanallazi wazi'ul mawahib, maha suci Allah yang telah pun menganugerahkan kelebihan berbeza-beza pada hamba-hambanya bagi memenuhi jawatan pengkhalifahan, pemerintahan di muka bumi ini bertakbiran. Kalau semua orang menjadi doktor, maka siapa pula yang akan jadi jurawat nanti? Kalau siapa semua bijak belaka menjadi contohnya menjadi engineer, maka siapa pula yang akan jadi foreman? Siapa yang akan jadi mekanik? Kalau semua orang bijak nak menjadi pensyarah PhD belaka, siapa yang nak mengajar anak-anak kat tadika? Jadi ini tuan-tuan, pendekatan Quran tujuan untuk memudahkan kita untuk faham. Ini salah satu maksud tasrif, kata para ulama tafsir. Yang kedua maksud tasrif yang Allah maksudkan sini, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura. Kami menurunkan Quran itu wa Qur'anan faraqnahu, kami turunkan Quran itu dengan cara berpisah-pisah. 23 tahun, 22 tahun setengah di Mekah, 13 tahun bakinya di Madinah. Penurunan Quran itu mengambil kira persoalan yang ditimbulkan, suasana, iklim peperangan. Bila umat Islam bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita haid. Kerana orang-orang Arab bila sampai di Madinah, mereka menemui gaya hidup orang Ahlul Kitab, iaitu orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mendakwa apabila seseorang isteri itu berada dalam keadaan haid, kami tidak tidur dekatnya, kami tidak makan bersama dengannya, kami menjauhkan diri daripadanya. Maka mereka beranggapan itu ajaran daripada kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan ramai di kalangan orang Arab yang terperangkap dengan perkara tersebut. Maka Allah turunkan ayat untuk meluruskan kefahaman. Lalu Allah menjelaskan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Tanya kepada kamu tentang masalah haid wahai Muhammad SAW. Jawablah, sungguhnya haid itu satu penyakit, maka yang tidak boleh didekati dia suruh hubungan suami isteri saja, makan tidur di sebelahnya, bahkan boleh berserong dengannya seperti yang ditunjukkan Nabi SAW dengan kaedah-kaedah tertentu.
maka penjelasan Quran turun dalam masa 23 tahun. Inilah maksud walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Jadi Allah turunkan Quran itu mengikut kepada suasana, persoalan, keadaan yang berlaku sama perjuangan Nabi 22 tahun setengah atau 23 tahun itu, bagi tujuan tidak memberatkan Nabi. Bayangkan kalau sekali turun 6,236 ayat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tentulah menjadi berat kepada Nabi dan kepada umat Islam untuk mengamalkan semua sekali berjalan sekaligus, ayat perang, ayat zakat, sedangkan umat Islam belum ada negara lagi. Jadi ini maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam erti kata sarrafna. Ia juga merujuk kepada penurunan Quran secara beransur-ansur itu. Tuan-tuan hati dan dikasihan. Kemudian Allah menyatakan liyadhakkaru. Liyadhakkaru ni antara tafsiran yang menarik, iaitulah maksudnya dia tadabbaru, untuk mereka tadabbur. Tadabbur ni apa maknanya tuan-tuan? Tadabbur ni berarti penghayatan berkualiti terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kualiti tadabbur para sahabat sampai ke peringkat berkesannya ayat Quran itu kepada mereka. Contohnya bila sahabat yang namanya Sa'ad bin Waqqas mengetuai pembukaan negara Madain di Parsi, mereka dipisahkan dengan tasik yang besar ataupun sungai yang deras, yang telah pun dirobohkan jambatan untuk sampai ke seberang sana. Sa'ad bin Waqqas membaca ayat daripada surah Yasin, zalika taqdirul azizil alim. Ini adalah perintah Allah yang berkuasa. Zalika taqdirul azizil alim. Maka air sungai ataupun air tasik yang bersifat liquid itu bertukar menjadi pejal untuk membolehkan tentera-tentera Islam melaluinya, sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang terlibat dalam pembukaan itu berkata, aku terlibat pembukaan negara Parsi dulu aku seorang Parsi, aku ayah ibuku beragama Majusi, aku berada dalam rombongan tentera itu dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas yang sangat mustajab doanya, tadabbur kepada ayat daripada surah Yasin yang kita pun rajin baca itu, tapi kualiti tadabbur kita tak sampai macam mereka. Sampailah berkesan air itu berkhidmat untuk mereka menjadi jambatan. Sehingga kalau seseorang itu memiliki jarum, kata Sayyidina Salman, jatuh di atas permukaan laut ataupun tasik ataupun sungai yang deras itu yang kami menyeberanginya, tentulah tentera itu boleh mengutip jarum itu kerana permukaan air itu benar-benar menjadi pejal. Gitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang membaca surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sayyidina Umar baca ayat itu dalam sembahyang subuh atau sembahyang isyak, menangislah beliau, basah janggutnya, semua jemaah di belakangnya menangis sama-sama dengannya, sehingga kaum ibu yang sembahyang di rumah masing-masing pun mendengar suami mereka menangis, sedu sedan mereka di Masjid Nabawi yang besar itu. Maka semua para isteri yang ada di rumah pun menangis, bersama-sama menghayati tadabbur, kualitinya mereka tadabbur kepada ayat-ayat Allah SWT. Maka liyadhakkaru ini berarti tadabbur, kata para ulama. Jadi ayat-ayat Quran ini kalau kita memahami, dia ada makna zahir dan ada makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dan yang tersirat di sebalik tersurat ini menyebabkan orang hebat macam Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku membaca surah Al-Baqarah berbelas tahun untuk menghadam maknanya, mentadabbur erti yang tersirat di sebaliknya. Allah takkanlah Sayyidina Umar baca surah Al-Baqarah sampai belas tahun. Ini tawaduknya Sayyidina Umar berkata, kerana setiap kali aku membacanya, aku menemui satu mesej baru yang dikirim oleh Allah pada ayat-ayat yang indah itu. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang telah kita bincangkan, ayat 23 yang lalu, bila Allah berfirman, fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata uff. Kalau kita faham makna zahir, artinya kita ditegah daripada perkataan uff, nanti dulu, jap, apa saja perkataan yang boleh melukakan perasaan ayah ibu kita, itu diharamkan kepada kita untuk ucapkan, tuan-tuan. Tapi di sebalik makna ini ada makna lebih mendalam, iaitulah makna yang dikehendaki oleh Allah kepada kita supaya mengembirakan hati ibu ayah kita, jangan buat mereka sedih. Jadi ini makna zahir dengan makna batin. Macam mana kita nak sampai ke makna batin kalau kita membaca Quran ni setahun sekali saja, kita tak berusaha untuk memahami kalam Allah, kita masa kedekut untuk invest membaca kitab-kitab tafsir, kita banyak masa lalai dengan benda-benda lain, kita tak ada peruntukan masa pun untuk mendalami, menghayati perkataan Tuhan kita. Rugi kita, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, bila kita nak tadabbur kalau kita tidak mengorbankan sebahagian daripada waktu kita untuk tujuan itu. Sedangkan masa-masa untuk berhibur terlalu banyak. Tengok televisyen, tengok hiburan, tengok movie, tengok hiburan, buka WhatsApp, cari yang hiburan.
buka Facebook cari yang hiburan. Inilah gelagat sebahagian daripada kita, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah melihara kita daripada menjadi orang lalai seperti ini, ghaflah. Orang yang timbul penyakit ghaflah, lalai. Jadi begitu juga kalau kita baca ayat surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu dikuasai perasaan yakin. Adakah begitu maksudnya? Tak, tuan-tuan, tak ada seorang pun ulama mengatakan yakin ini maksudkan situ keyakinan sampai kamu tak payah semayang, contohnya kata setengah golongan sufi yang sesat. Yakin ni maknanya keyakinan luar. Tak. Yakin ni tak pernah dimaksudkan mereka sebagai keyakinan dalam kata tahap berfikir yang sampai ke tahap yang tinggi seperti sangkaan orang-orang sesat itu. Yakin ini telah pun ditafsirkan dalam hadis oleh Nabi SAW tentang seorang sahabat, faqad atahul yaqin. Yaqin ni berarti mati, al-maut. Maka bila kita lihat dalam ayat ini, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kematian, itu makna yang tepat. Bukan seperti yang dikata oleh sebahagian orang, beribadah kepada Tuhanmu sampai kamu dikuasai oleh perasaan yakin, lepas tu dah tak payah semayang, lepas tu nanti kamu pandang orang semua ibadah kulit, kamu je ibadah isi. Ini adalah orang yang sesat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita membaca ayat seperti ini, ada maksud yang tersirat di sebalik ayat ini, iaitu dengan keikhlasan, kesungguhan dalam beribadah, menuntut ilmu sampai kita benar-benar faham apa yang kita buat. Dan kerana setiap orang yang mati itu, mereka mempunyai beribu-ribu lagi cita-cita yang belum dilaksanakan, banyak lagi cita-cita yang belum dilaksanakan. Ada para ulama bercerita ya, ada seorang orang besar punya jawatan penting dalam satu syarikat konglomerat yang besar, tycoon yang besar. Maka dia berkata dengan bangganya, kalau saya tak ada, syarikat ni pun tak boleh jalan. Saya je yang faham dia punya blueprint dia, saya yang bina syarikat ni pada scratch. Tuan-tuan, tiba-tiba dia pun kena stroke. Maka tak boleh lah, dia pun berada dalam alam dia sendiri. Akhirnya bawa pada koma. Akhirnya tak ada seorang boleh faham dia. Orang yang koma ni dikatakan seolah macam ada bilik kaca, tuan-tuan ya. Orang datang jumpa dengan dia, dia memahami apa orang cakap tapi dia tak ada respon. Umpama orang berada dalam bilik kaca, nampak orang datang lambai-lambai berkata, maka tu sebab dia menangis. Kalau kita kata pada orang yang koma ni, tuan-tuan, janganlah kita banyak sangat bebankan dia sampai dia stres, tuan-tuan ya. Jadi akhirnya dia menyangkakan tanpa dia syarikat boleh jalan. Dia pun kena koma, dia pun pingsan, dia pun tak boleh sediakan diri, tak boleh berkomunikasi dengan orang. Syarikat berjalan terus. Ada orang yang boleh mencatur perniagaan lebih hebat daripada dia yang sama ni, overshadow kerana kewujudannya dulu dalam syarikat. Maka setiap orang yang mati ni, dalam ayat yang kita bacakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kepada Tuhan kamu sampai kamu mati. Beribadah kita kata fokus, bahagi masa dengan betul, letak target. Berapa banyak ayat yang kamu nak hafal, berapa sembahyang yang kamu kena buat seharian. Dulu saya pernah ajar pada tuan-tuan, kita bila menjangkau usia 40 tahun ni, jangan tinggalkan 17 rakaat sunat, kerana ia menampung 17 rakaat fardu yang pernah kita lakukan. Macam hari ni merupakan hari putih, semalam hari putih 13, 14, 15 kan, 13 ini 14 Syawal, 13, 14, 15 ni hari putih. Kata para ulama falak, dari sudut astronomi ni tuan-tuan, bukan astrologi ya, astronomi, ilmu falak, bahawa kenapa Nabi suruh kita puasa pada 13, 14, 15, kerana cahaya bulan pada masa itu kuat. Cahaya bulan ini adalah mempamerkan, menerbalikkan image cahaya daripada matahari. Kan? Maka dia ada kaitan dengan struktur badan kita, penyakit yang ada dalam badan kita, tekanan darah dalam badan kita, sistem biologi kita. Wallahu alam. Kata para ulama astronomi, ilmu falak ini pentingnya untuk kita meraihkan apa yang Nabi ajar, kerana di sebaliknya pasti ada hikmah. Kenapa Nabi suruh kita puasa pada hari ini? Kerana kita memerlukan tenaga. Kaitan cahaya bulan dengan cahaya matahari ni bukan meramal masa depan, bukan, tuan ya. Allah jadikan semuanya ada hikmah yang tersendiri. Tentu ada satu rahsia di sebaliknya. Kalau orang dulu mereka belajar astronomi ni untuk sehingga ke peringkat nak tanam pokok macam mana, nak buat rumah kat mana, bukanlah mempengaruhi tarikh berkahwin dan sebagainya, tak. Tapi mereka belajar untuk bagaimana nak dapat anak lelaki. Jadi semua Allah jadikan ni ada hikmah di sebalik kalau kita mentadabur apa yang disebut oleh Allah. Dan tadabbur ni tidak berlaku melainkan kita memperuntukkan masa untuk mengkaji. Kata Imam Ghazali, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu ni tidak akan bagi sejuzuk pun daripada dirinya kepada kamu sehinggalah kamu mengorbankan keseluruhan diri kamu untuknya. Allahu Akbar. Saya ingat kisah seorang lausa dari Damsyik
Dan cerita ni dibawakan oleh Syekh Quraim Rajih, guru kami yang selama ini menguruskan dana yang tuan-tuan hantar untuk membantu umat Islam berbuka puasa, korban dan sebagainya. Tuan ni Syekh Quraim Rajih, beliau cerita masa beliau kecil-kecil 5 tahun 6 tahun tu, ayahnya membawanya pergi kepada kuliah seorang ulama yang paling alim di Damsyik, namanya Syekh Badaruddin Al-Hasani. Tuan-tuan, bagi mereka yang belajar di Syria, di bumi Syam, di Jordan, mereka biasa dengan nama Syekh Badaruddin Al-Hasani. Dia telah pun wafat lebih 70 tahun lalu. Ulama besar ni, seorang yang sangat salih, yang alim, yang hebat. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Madailah untuk mengatakan kehebatannya. Dikatakan kalau semua ilmu para ulama di Syam diletakkan di satu timbangan neraca dan diletakkan ilmu Syekh Badaruddin Al-Hasani di satu timbangan yang lain, maka ilmu Syekh Badaruddin Al-Hasani itu akan memberatkan timbangan tersebut bagi menggambarkan kehebatan ilmunya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Orang alim ini, tuan-tuan, waktu malam tak tidur, tuan-tuan. Sama ada imam membaca, wa imam yata'allam, wa imam yu'allim, wa imam yaktub, nulis, membaca, menyampaikan ilmu, beribadah. Itu je kerja. Kalau dia mengantuk sangat pun, dia akan duduk kat kerusi 40 minit, dia tidur, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hari Syekh Badaruddin Hasani ni ceritakan, dia diberikan, banyak orang bagi harta kepadanya, banyak orang bagi wang kepadanya, tapi dia hidupnya tetap zuhud, tidak bertambah sedikit pun hartanya. Sentiasa dia berikan orang. Pagi dia mendapat, petang habis dia bagi kepada anak-anak muridnya. Kalau kita pergi kat Syria, ulama-ulama Syria ni, tuan-tuan, sebelum peperangan dulu, kita pergi belajar. Kat Malaysia kita bagi ulama duit, kita bagi ustaz duit. Kat Syria kita pergi belajar, kita yang dapat duit, bukan dia yang bagi, bukan kita bagi dia duit, dia yang bagi kita duit. Kita pun tak tahu macam mana hidupnya begitu zuhud. Satu hari dia dapat emas, tuan-tuan, dan menjelang malam dia kata, aku rasa pada hari ni aku tidak enak untuk tidur dan sebagainya, aku tidak mau tidur, jadi tolonglah kamu pergi bagikan harta ini kepada semua perempuan-perempuan mumisat. Mumisat ni sebut apa, tuan-tuan? Perempuan-perempuan yang kerjanya buat maksiat lah. Pergi jumpa mereka. Macam mana kami nak jumpa perempuan-perempuan seperti itu, tuan guru, kami tak biasa. Tak, malam ni aku tak nak mengajar, aku nak kamu buat kerja ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan ni, kerja ni sunat, dia buatlah, bukannya wajib. Kita ada kerja-kerja lain. Jadi maka anak-anak muridnya pada waktu itu menjadi takut nak pergi jumpa, apa nak cakap ni. Kata pada mereka, Syekh Badaruddin Hasani kirim salam, dan kata pada mereka, ini ada sedikit titipan hadiah daripada tuan guru. Tuan-tuan, pada malam itu mengalir air mata lah bumi Damsyik, tuan-tuan. Semua perempuan yang buat maksiat itu menangis bila mendengar salam daripada Syekh Badaruddin Hasani, orang paling alim di Syria pada masa itu, memberi mereka hadiah. Dan Syekh yang paling alim, yang paling hebat ini, dia yang bagi mereka makan, bagi mereka wang. Dan pada malam itu berapa ribu, kalau tak ribu, beratus orang perempuan yang bertaubat, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik, jadi bila kita baca ayat ke-41 ini, Allah menggambarkan bahawa dalam Quran banyak kisah yang dibawa untuk mereka mengambil pengiktibaran dan tadabbur, dan tidaklah memberi apa-apa kebaikan kepada orang-orang yang zalim itu, melainkan mereka akan melarikan diri. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita lihat perkataan liyadzakkaru ini, kata Imam Biqai, liyadzakkaru asalnya liyatadzakkaru, tapi bahasa Arab ni dia ada satu wak namanya idgham, bukan idgham di sudut tajwid, ni idgham bahasa, idgham di sudut saraf. Jadi huruf ta yang ada di sini diidghamkan dengan zal kerana dekatnya makhraj huruf-huruf ini, bagi menunjukkan pengucapan tersebut sangat berdekatan. Liyatazakkaru jadi liyadzakkaru, asalnya liyatazakkaru, tapi akhirnya diidghamkan tak ke dalam zal jadi liyadzakkaru. Jadi idgham ini bagi menunjukkan kepada sedikitnya liyadzakkaru, maknanya hanya sedikit saja orang yang akan dapat mengambil tadabbur, sedikit saja orang yang dapat tadabbur Al-Quran. Saya memahami bahasa Arab, saya nak cerita pada tuan-tuan ni, mungkin daripada 100 saya faham, saya boleh cerita pada tuan-tuan mungkin 15-20% je, tuan-tuan. Tak mampu saya nak cerita pada tuan-tuan. Alhamdulillah, kerana Allah beri pada saya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Ambillah kesempatan, tuan-tuan, ambillah peluang untuk belajar bahasa Arab, berusahalah. Patut kita serugi kita menguasai bahasa Inggeris dengan baik, tapi kita tak memahami bahasa ibadah kita dengan Tuhan kita. Kata Imam Syafi'i, belajar bahasa Arab itu wajib, terutamanya dalam konteks untuk memahami rukun qauli dalam salat kita, wajib. Jadi perkataan liyadzakkaru ni asal daripada liyatazakkaru, kata Imam Biqai, ta itu diidghamkan kepada zal
kerana dekatnya makhraj dan bagi meringankan sebutan, bagi ia merujuk kepada sedikitnya usaha oleh manusia untuk memahami kalam Tuhan Allah mendalamnya, kata Imam Al-Biqai. Imam Al-Biqai ini berfikir di luar kotak dalam persembahan yang menerusi kitab Nazmud Durar yang karang lebih pada 10 tahun itu, tuan-tuan. Bahkan beliau pernah dipenjarakan kerana cuba membawa idea berbeza daripada orang lain, kerana thinking out of the box. Dia bawa pemikiran luar kotak, maka ramai orang tak setuju dengannya, membawa dia akhirnya dipenjarakan, tuan-tuan. Menyiapkan bukunya bertajuk Nazmud Durar itu lebih daripada 10 tahun. Jadi kalau kita baca karangan beliau, kita akan dapati benda-benda yang tak ada disebut dalam kitab tafsir lain. Allah buka kepada orang yang tertentu, hamba-hambanya yang disayangi, perkara yang tak dibukakan kepada orang-orang lain, betul ya? Kemudian perkataan nufur. Nufur ni dia sebut bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani dalam Mufradat, datang perkataan nafar. Nafar ni berarti bergegas keluar. Kalau kita pergi haji, ada nafar awal, nafar thani. Ada orang buat nafar awal, ada orang buat nafar thani. Nafar awal tu kita keluar pada 12 Zulhijjah kan. Nafar thani kita keluar pada hari ke-13 Zulhijjah. Jadi kita berapa hari kita bermabit di Mina? 11, 12, 13. Kalau kita keluar pada 12 itu dipanggil nafar awal, keluar lebih awal, makna bergegas dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi ada orang yang bertanyakan bahawa kalau betul Allah memutuskan kehadiran Quran ini dengan berbagai bentuk, cara, persembahan, argumentasi, maka mengapakah ayat-ayat ini masih terus turun dan masih ramai orang yang tidak beriman kepada Allah SWT? Jadi kalau ayat ni turun yang dalam berbagai-bagai persembahan, berbagai-bagai bentuk, tujuannya untuk melunakkan hati manusia supaya mendekati Quran, memahami, beriman dengannya. Tapi mengapa ramai lagi yang tidak beriman? Kerana, dan ada pula ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah bila Allah menyatakan sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu bagi inzar kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap tak beriman. Dan forward Allah bawa kisah-kisah ni, tuan-tuan ni. Jadi penjelasannya kalau kita lihat kata para ulama tafsir, memanglah ayat-ayat ini dibawakan kepada orang beriman, kepada orang kafir ketika turunnya dahulu. Berapa ramai yang beriman, berapa ramai yang tetap kafir, berapa ramai yang tetap menentang golongan ahlu kitab yang datang dari Najran di Yaman untuk berdebat dengan Nabi sehingga turun surah yang panjang, surah Ali Imran namanya, sampai kepada ayat Mubahalah. Nanti ada kesempatan kita bincang daripada surah Ali Imran, tuan-tuan ya, surah yang dipanggil Nabi sebagai salah satu daripada Az-Zahrawani, bunga yang menguntum. Kenapa mereka tak beriman? Kerana bagi orang yang beriman lagi banyak peringatan, lagi subur iman mereka. Kita jawab begitu. Orang yang kafir ni tetap dia tidak mau beriman, itu pilihan mereka dengan ketetapan Allah yang kita tidak tahu. Tapi bagi kita, dikatakan oleh Abbas Al-Aqad, ini seorang sastrawan Mesir yang terkemuka ya. Kalau anak-anak belajar bahasa Arab, saya galakkan bacalah buku Abbas Al-Aqad. Said Qutb, pengarang kitab tafsir Fizil Al-Quran yang hebat itu, banyak dipengaruhi oleh tulisan Abbas Al-Aqad. Nanti kalau tuan-tuan nak belajar ke UAE ke, belajar ke UKM ke, USIM ke, nak strengthenkan dia punya bahasa Arab, nanti tuan-tuan tanya pada saya. Nanti saya sebut buku-buku apa yang dia kena baca sehingga dia boleh tazawuk. Tazawuk ini maknanya kita boleh menyelami, menghayati dan kita boleh berfikir macam orang Arab berfikir, barulah di situ kita dapat memahami bahasa Al-Quran bagi diturunkan. Allah tak ada nikmat lebih besar nikmat ni, tuan-tuan ya. Jadi berkata Abbas Aqad menjelaskan isu ni, kenapa banyaknya ayat ni, berulang-ulang ayat ni. Memang kita baru mengenal kebaikan apabila kita mengetahui tentang kejahatan. Kata-kata beliau kita dapat mengetahui kebenaran bila berulang-ulang penjelasan tentang kejahatan itu, dan dengan penjelasan tentang kejahatan itu barulah kita mengerti kebaikan. Demikian kata Abbas Al-Aqad dalam bukunya bertajuk Iblis. Buku Abbas Al-Aqad ni satu buku yang hebat Kemudian kullu kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, nescaya mereka mencari jalan kepada Tuhan pemilik arasy. Maha suci Allah, dia yang maha tinggi dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Ayat ini kalau kita hayati, kita fahami mendalam, ia adalah untuk menggambarkan sikap golongan kafir yang mana mereka mengatakan bahawa mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah SWT, dengan tujuan Tuhan-Tuhan itu akan menyampaikan hasrat mereka kepada Allah. Mereka tak boleh nak direct dengan Allah.
ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dulu kita belajar dalam surah Az-Zumar kan, kami menyembah Tuhan-Tuhan ini bukan tujuannya untuk menyembah dia, tapi kerana kami malu nak terus direct kepada Allah. Tuhan-Tuhan inilah yang akan menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi berkenaan ayat ini, kalau kita lihat ada beberapa maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maksud pertama, kalau ada banyak Tuhan, siapa yang paling berkuasa sebenarnya? Soalan tu. Tentu ada Tuhan yang lemah, tentu ada Tuhan yang kuat kan? Logik akal. Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah di langit, di bumi, maka tentulah semuanya akan hancur. Bila kita faham konteks penggunaan orang-orang Arab jahiliah dahulu, mereka letakkan ada Tuhan master, ada Tuhan sub bawah-bawah dia. Kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang berada kat bawah ni untuk menyampaikan kepada Tuhan yang paling tinggi. Jadi tuan-tuan, tentulah Tuhan-Tuhan yang banyak yang ada kat sini pun berlumba-lumba untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan mastermind itu. Belit ayat ni. Ni kalau kita nak faham dari sudut falsafahnya. Ini falsafah orang-orang yang sesat di kalangan orang Arab dahulu. Itu satu. Yang kedua, maksud yang juga daripada ayat ini, kalaulah ada Tuhan banyak kat situ, dan tentulah Tuhan-Tuhan yang akan bersyarikat, bersekutu, berusaha menguatkan dirinya untuk mengalahkan Tuhan yang satu lagi, Tuhan yang paling kuat itu untuk, dan akhirnya siapa yang akan jadi paling berkuasa? Ini Allah nyatakan, law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada banyak Tuhan, kita lihat dalam kuasa politik pun orang berebut-rebut. Musim Covid ni pun masalah negara tak dipandang serius, dipandang semua masing-masing nak penuhkan tembolok masing-masing. Saya tak masukkan siapa tuan-tuan ni, tapi orang jadi ahli politik ni bertakwalah kepada Allah SWT. Janganlah suasana rakyat sedang susah, segala-galanya susah ini, kalian sibuk untuk berkelahi, bergaduh, merebut peluang, menindas orang yang lemah, menimbulkan fitnah, bekerjasama dengan orang-orang kafir. Apa faedahnya tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian? Jadi inilah gambaran kalau kita lihat di peringkat kemanusiaan, logik akal. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentulah mereka akan melawan satu sama lain untuk menjadi yang paling berkuasa. Kalau itu berlaku, bagaimana kedudukan manusia ini? Siapa yang akan jaga manusia ini? Siapa nak jaga alam ini? Dengan semuanya teratur, peraturan yang sistematik ini akan hancur semuanya. Itu adalah perkara yang menampakkan kontradiknya berfikir orang-orang kafir. Kerana orang kafir ini menyangkakan bahawa Tuhan yang banyak ni boleh menampakkan hajat kepada Tuhan yang paling besar itu. Pada tanggapan mereka, ini tanggapan yang tidak logik akal dan tidak boleh diterima oleh akal. Kenapalah kamu tidak boleh meluruskan pemikiran kamu untuk mengatakan bahawa perkara itu merupakan perkara yang sia-sia dan tidak logik, yang boleh menyebabkan kehancuran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, sekutu-sekutu yang kamu sembah itu tentulah akan berusaha untuk memperluaskan kekuasaannya dan menundukkan saingannya. Ini kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, tafsir Tahrir wa Tanwir. Jika demikian, pastilah Tuhan-Tuhan itu ni saya terjemahkan tuan-tuan ya. Jika yang demikian itu jadi, tentulah mereka, seandainya mereka benar-benar sekutu Allah, akan mencari jalan untuk menguasai arash yang maha besar itu dan sekaligus menjadi yang paling berkuasa. Nak jadi orang yang paling kuat yang dapat menundukkan yang lain. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa mereka katakan itu yang ketinggian yang sebenar-benarnya. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya, Allah mengatakan di sini uluwan kabira, kabir. Apa yang kabir dengan akbar tuan-tuan? Kalau kita azan sebut Allahu akbar, Allahu akbar, maknanya Allah nak gambarkan dalam hidup ini segala benda yang penting pada kamu tidak penting. Bila datang panggilan Allah, Allah itu yang paling besar. Makna kalau kita sedang bekerja, yang paling baik berhenti, dahulukan sembahyang, kerana itu yang Nabi sebut afdalul a'mal di sisi Allah SWT dalam banyak hadis. Perkara yang paling utama adalah sembahyang pada waktunya. Jadi Allah yang paling besar, kerana untuk bandingkan Allah SWT dengan nikmatnya, dengan kuasanya, dengan pemberiannya, anugerahnya, dibandingkan dengan segala benda yang dikelilingi kita, Allahu Akbar yang paling utama untuk kita dahulukan. Sahabat-sahabat di Madinah seperti disebut oleh Abu Darda, bila datang azan, semua mereka meninggalkan perniagaan. Kan? Bagaimana Allah sebut di hujung surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min al-jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kata Abu Darda, bila kami kedengaran azan bukan hari Jumaat saja, bahkan waktu-waktu lain kami meninggalkan semua kepentingan dunia, kerana yang beri kami harta adalah Allah. Allah yang paling besar. Tapi dalam konteks ini, kenapa Allah guna perkataan uluwan kabira? Kenapa kabir bukan akbar? Kata Imam Muntawari Syarawi, kerana di sini dalam konteks perbezaan memang tidak timbul untuk membandingkan Allah dengan makhluknya, memang tidak boleh dibandingkan langsung. Tapi dalam azan tadi ada kewarasan untuk berlakunya perbandingan di antara kerja kita dengan seruan Allah. Tapi kat sini, oleh kerana semua yang disebut oleh si kafir ini sebagai mediatornya, middleman-nya, orang tengahnya untuk sampai, itu semua tidak logik dan tidak waras, maka semua itu ditolak ke tepi. Sekarang yang besar adalah Allah saja, makhluknya semua kecil. Segala yang kamu sebutkan memberikan kepada kamu kelebihan-kelebihan itu, bos kamu ke, gaji kamu ke, pangkat kamu, qualification kamu ke, semua kecil. Yang besar adalah Allah SWT yang tidak layak disamakan berbanding dengan seruan azan tadi yang menggunakan perkataan akbar. Kemudian pada ayat 44, tuan-tuan yang mulia sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih untuknya segala langit dan bumi dan semua yang ada dalamnya, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan mujinya, tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Semuanya dia adalah penyantun lagi maha pengampun. Nak bagi faham perkara ni kita sedang musim perayaan, tuan-tuan kan. Mungkin kerana kita berkesempatan untuk ziarah ibu ayah kita, melainkan di luar negeri, di negeri lain tak boleh menyeberang sempadan negeri. Tapi bagi kita yang duduk dalam negeri yang sama, berkesempatan untuk ziarah ibu kita. Katalah adik-beradik kita ada 10 orang. Dekat-dekat dengan raya, sehari sebelum raya, adik-beradik, abang, kakak kita semua pulang ke rumah, bawa pulang kepada ibu hadiah yang hebat-hebat. Baju rayanya, duit rayanya, emasnya mungkin. Tapi kita tak bawa apa-apa untuk mak kita. Malu tak agaknya, tuan-tuan? Malu kan? Tebal muka kan? Ya, kena pula dengan bahasa daripada adik-beradik kita yang outspoken, yang mulutnya tak ada insurance. Tuan-tuan. Jadi kalau nak dibandingkan dengan ayat ini, semua makhluk itu memuji Allah, semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Tasbih ini membawa banyak makna. Salah satu daripadanya menyucikan, membersihkan Allah daripada segala sesuatu persamaan, seperti orang-orang kafir yang menganggap bahawa keliling Tuhan itu ada anak-anaknya, malaikat-malaikat itu anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang perempuan. Ini orang kafir kata. Dan mereka juga mengambil Lata, Uzza, Mana dan sebagainya untuk menjadi pengantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang beriman menafikan semua itu sekali, termasuk langit, bumi, makhluk-makhluk Allah SWT yang besar-besar keliling kita, semuanya tetap patuh, tunduk, khudu', istislam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perintahnya. Membaca perkara ini, tuan-tuan, dalam sirah Nabi kita SAW, sebelum menjadi Nabi, Nabi melalui kawasan di sekitar Mekah. Nabi kerap kali mendengar ada salam diucapkan kepada baginda, Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi pun tercengang-cengang melihat kelilingnya tidak ada apa, yang ada pokok dengan batu saja. Sekarang barulah aku tahu selepas dilantik menjadi Nabi bahawa pokok, batu ini dah lama beri salam kepadaku, kata Nabi kita SAW. Jadi benda-benda ni bertasbih, tuan-tuan. Macam yang digambarkan tadi, semuanya mengetahui kehebatan Tuhan yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka bersyukur tak berhenti-henti kepada Allah SWT. Macamlah adik-beradik kita tadi yang pulang hari raya, 10 orang adik-beradik kita ni, kita yang ke-10, adik-beradik, abang, kakak, tata kita 9 orang ni, menghargai ibu, pulang bawa macam-macam hadiah, makanan, duit untuk ibu, kita tak bawa apa-apa. Jadi kita lah orang yang rugi sekali. Takkanlah kita tak mengerti kedudukan ibu yang mulia. Bandingan untuk saya fahamkan ayat ini kepada tuan-tuan. Kalau kita tidak bertasbih kepada Allah, sedangkan semua bertasbih macam batu, pokok yang kenal Nabi sebelum lagi baginda diutuskan dah memberi salam kepada baginda SAW. Dan ketika Nabi berada di Madinah, sebelum masjid Nabi itu di-enhancekan, di-upgradekan, Nabi SAW bersandar pada pokok kurma untuk memberi khutbah Jumaat. Hadis ini ada sahih, tuan-tuan, ada banyak hadis menceritakan perkara ini. Nabi bersandar. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang pergi umrah dengan Zazan Travel, saya akan bawa tuan-tuan tunjuk di tiang-tiang yang penuh keberkatan dalam Masjid Nabawi dan kawasan Raudah ini, untuk kita mendapat kemuliaan. Dikatakan oleh para ulama, berdoa di tempat-tempat itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi kita aim
Kalau kita berada 4 hari di Masjid Nabawi itu, saya akan pastikan tuan-tuan berada bersama dengan kami dapat pergi ke tempat-tempat mustajab doa dalam Raudhah. Salah satu daripadanya tiang wangi, tiang haris, tiang pokok korma. Dulu zaman kerajaan Turki Uthmani mereka tandakan tempat itu, tapi tiba kerajaan Saudi, mereka ada sebab-sebab tentu mereka tidak menampakkan tulisan tersebut lagi. Kalau kita perhatikan betul-betul di bahagian atasnya, kita nampak tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Nabi SAW bersandar pada pokok korma itu. Tiba-tiba para sahabat yang kaya membinakan untuk Nabi sebuah minbar yang ada 3 mata tangga, tuan ni. 1, 2, 3. 3 tu platform Nabi duduk di atasnya. Bila Nabi wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar tidak naik di atas platform itu. Abu Bakar cuma naik 1, 2, berhenti kat tangga kedua, menghormati Nabi. Bagaimana aku boleh berdiri di tempat yang Nabi berdiri? Aku takkan berdiri. Abu Bakar berdiri di tangga kedua. Bila Umar Khattab radhiyallahu anhu lagi warak, Sayyidina Umar ini, dia datang, dia duduk kat tangga yang pertama saja dan berkata, bagaimana mungkin aku memijak di tangga Abu Bakar, beliau lebih tinggi daripada aku, dan tidak mungkin aku memijak di atas mimbar, di atas platform yang ketiga yang Nabi duduk di atasnya, kerana aku jauh ke dia, tak mampu disamakan dengan Nabi SAW. Berdiri Sayyidina Umar di mata yang pertama je, tuan-tuan. Bila Sayyidina Osman naik, Sayyidina Osman buat mimbar lain, kerana dia tahu dia tidak ada tempat lagi untuk berdiri situ. Ini ceritalah tuan-tuan ni, orang-orang salih ni cara berfikirnya lain daripada orang biasa macam saya. Jadi akhirnya Nabi SAW bila baginda bersandar pada pokok korma, dan bila dibina untuk baginda mimbar itu, Nabi pun meninggalkan pokok korma. Pokok korma itu menangis, tuan-tuan. Tangisan itu kedengaran pada semua orang dalam Masjid Nabawi. Mereka pun hairan dengar suara macam budak, macam unta menangis. Mereka keheranan, mana datang suara ini menangis ini, mendayu-dayu nangisannya. Akhirnya Nabi mau pergi pada pokok korma itu, Nabi pegang, dia berhenti menangis, tinggalkan dia menangis balik semula. Banyak riwayat lah, tuan-tuan ya. Ada riwayat mengatakan sampai pokok korma itu disimpan di rumah Ubay bin Ka'ab akhirnya lepas Nabi wafat, sampai hari reput. Ada setengah mengatakan ia ditanam, Nabi SAW bagi pilihan kepadanya apakah dia nak kekal di situ ataupun ditanam, dan akhirnya dia akan tumbuh dalam pokok dalam syurga sebagai satu pokok yang mendapat siraman daripada air sungai-sungai syurga. Hadis ini tidak sahih. Yang sahih hanya setakat dia menangis saja. Ya, periwayatannya ada banyak. Jadi madai untuk kita kata pokok ini mengerti kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali hadis ini dibacakan kepada Hasan Basri, beliau akan menangis. Nangis Hasan Basri. Saya berkata, ya tuan-tuan, pokok korma itu pun mengerti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pokok korma itu mengerti kedudukan Nabi, kita yang tak mengerti dan tak rindu pada Nabi ni memang tak guna kita ni, tuan-tuan. Nangis beliau boleh baca hadis ni. Jadi ayat ini adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada kita bahawa semua makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah. Semuanya memuji Allah. Hanya orang-orang kafir yang mata hatinya telah tertutup, orang munafik, orang fasik yang sibuk melakukan maksiat kepada Allah dan tak mengerti betapa semua makhluk ini memuji Allah, bersyukur padanya, malu di atas kekurangan-kekurangan mereka. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, kita dapat lihat bertasbihnya langit dan bumi ini difahami oleh sebahagian daripada para ulama dalam bentuk majazinya, iaitu tasbih bererti mereka tunduk kepada perintah Allah, bulan muncul pada waktunya, matahari keluar pada waktunya, angin datang pada waktunya. Semua ini mengikut jadual yang Allah tetapkan. Semuanya bertasbih, bererti semuanya khudu', istislam, tunduk kepada Allah SWT. Jadi keserasian dan kecermatan ciptaan Allah itu menunjukkan bahawa semua makhluk patuh, tunduk, bertasbih kepada Allah. Hanya kita orang-orang beriman yang kadang-kadang lalai, dan orang-orang fasik yang terus meninggalkan tanggungjawab, orang munafik yang berpura-pura keimanan padahal hatinya kekafiran. Jadi semua ini bagi menunjukkan kepada kita makhluk Allah yang besar yang ada di langit, di bumi, segala yang diciptakan Allah yang tunduk. Tasbih ni berarti tunduk dalam satu pandangan kerana ia bentuk majazi, bukan hakiki, tuan-tuan ya. Jadi ini dia pendekatan bahasa Arab yang kita pelajari. Ada sudut kiasan katanya, ada simpulan bahasanya, ada masalnya, ada targhibnya, ada tarhibnya, ada tikrarnya. Semua ini adalah bertujuan untuk menjadikan hati kita lunak, dekat, faham, mesra, cinta kepada ayat-ayat yang diutuskan oleh Allah SWT ini. Jadi tuan-tuan, nanti saya akan huraikan lebih lanjut berkenaan dengan tasbih ini, kerana ia juga berkaitan dengan ayat-ayat lain. Sebagai contohnya bila Allah menceritakan tentang makhluknya
dan juga anggota badan kita yang akan bercakap dengan Allah di akhirat nanti, bila Allah gambarkan antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in, Allah Taala yang telah menjadikan kami bercakap, macamlah Allah menjadikan benda lain pun bercakap. Telefon kita boleh bercakap, kereta kita ada setengah yang kita beli, dia boleh cakap. Nampak kita mengantuk je, dia boleh remind kita. Kereta boleh bercakap, tuan-tuan. Ya, siapa sangka 20 tahun dulu mana ada benda macam ni. Telefon dia boleh bercakap, kan, boleh respon kat kita. Kita boleh bagi arahan verbal kepadanya, kan. Macam mana boleh berlaku gitu? Kalau benda ni semua boleh cakap, tentulah anggota badan kita yang lebih sophisticated Allah jadikan lebih ready untuk bercakap bila tiba waktunya. Nanti bila dekat-dekat kiamat, seseorang lelaki yang pulang ingin bersama dengan isterinya, tiba-tiba pehanya, ni bahagian atas apa peha saya keliru selalu, bawah betis Ahmadiyah Tabi Husin, Dani Nufail, nanti peha atas ni kan, peha ni bawah betis peha ni akan bercakap pada pasangannya bahawa tadi suamimu telah pun melakukan zina dengan seorang perempuan. Allahu Akbar, terkejut dia. Peha dia bercakap, ya, peha itu akan bercakap. Dan dekat dengan kiamat nanti, binatang-binatang boleh bercakap. Seperti yang berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang yang sahabat yang melihat kambingnya dimakan oleh serigala, maka dia pun mengejar serigala itu, dia pukulnya serigala tersebut, rampas kambingnya semula. Maka serigala itu bercakap pada dia, alangkah malangnya bagimu wahai orang Arab, aku makan makanan yang Allah tetapkan untuk aku, engkau pukul aku. Kan kebaik kalau engkau pergi ke Madinah, ke tempat itu ada datang seorang Nabi yang telah pun membawa Islam. Serigala itu bercakap dengan dia, tuan-tuan. Terkejut dia. Maka dia mau pergi dan masuk Islam. Dia cerita ni dalam peristiwa-peristiwa tentang kelebihan para sahabat, tentang peristiwa yang berlaku di akhir zaman nanti akan berulang lagi, bahawa binatang-binatang boleh bercakap, tuan-tuan ya. Jadi tasbih yang dimaksudkan ni ada dua, sama ada tasbih itu dalam bentuk yang sebenar ataupun tasbih dalam bentuk majazi seperti yang saya jelaskan tadi. Tasbih dari sudut majazi berarti ketundukan, kepatuhan, ketaatan segala makhluk ciptaan Tuhan ini terhadapnya mengikut arahan-arahan yang ditetapkan itu, bulan, matahari. Dan perkataan dan pandangan pertama yang mengatakan bahawa maksud tasbih ini adalah tasbih yang sebenar-benarnya dalam bentuk hakiki. Ini kerana Allah mampu untuk menjadikan anggota-anggota badan bercakap, mata boleh bercakap di akhirat, peha boleh bercakap sebelum lagi akhirat, untuk memberitahu penyimpangan dilakukan oleh seseorang itu kepada pasangannya. Maka perkara itu tidak mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan kaitkan pada kuliah akan datang bagaimana Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semut. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman pun tersenyum melihat kata-kata maharaja, pimpinan pemaisuri semut itu kepada tenteranya supaya masuk dalam lubang, kalau tidak nanti dipijak oleh Sulaiman dan juga tentera-tenteranya. Ini semua bahasa, tuan-tuan ni. InsyaAllah nanti saya akan huraikan lanjut pada kuliah akan datang. Setakat ini saja dulu. Terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan dalam kuliah ni. Tadi saya tengok ada soalan dikemukakan. Tadi bertanya tentang anjing. Anjing berbunyi itu tanda dia bersyukur kepada Allah ke? Tanda dia, begitu soalan, saya pun tak ingat apa dia. Sebenarnya dalam hadis Nabi menyatakan bahawa bunyi anjing itu tanda ia melihat syaitan. Maka hendaklah kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ta'awwazu minasyaitanirrajim. Kalau kamu dengar bunyi ayam, maka mintalah kepada Allah kelebihannya, kerana itu tanda malaikat hadir. Is'alullaha min fadlih. Ya, ada peluang belalah ayam jantan kat rumah. Benar ni, ayam berkokok menandakan rahmat Allah turun. Para ulama pun ramai yang bela ayam jantan kerana ayam ini mesra malaikat, anjing mesra syaitan. Maka bila anjing berbunyi menandakan adanya syaitan. Jadi yang kita faham, makhluk ni semuanya bertasbih, bertahmid, berzikir, bertunduk kepada Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama Nabi mengingatkan ada bunyi haiwan ini yang menandakan perkara-perkara yang tidak elok, seperti bunyi himar, bunyi anjing. Ini ditandakan dengan minta pada Allah perlindungan. Ada soalan lain ke? Masya Allah, rajinnya menulis buat nota. Nanti nota ni kita boleh kumpulkan, Telaga Biru boleh terbitkan. Kalangan tuan-tuan perempuan yang hadir dalam kuliah tafsir ini, kalau merupakan cikgu-cikgu, marilah kita kerjasama bersama Telaga Biru. Kalau ada buku-buku nak terbitkan, soalan-soalan sport, soalan-soalan untuk
isi masa lapang anak-anak kat rumah tak ada aktiviti kan, Telaga Biru boleh terbitkan. Kalau tuan-tuan merupakan ibu bapa yang prihatin kepada anak-anak tak ada apa nak buat, bolehlah lihat dalam www.telagabiru.net.my untuk melihat buku-buku pengisian anak-anak kat rumah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kami ada terbitkan buku-buku daripada darjah 1 sampai darjah 6. Daripada tadika, prasekolah, semua kami ada terbitkan buku-buku untuk aktiviti kanak-kanak memahami Al-Quran. Ada Prophet Yusuf. Sebelum terlupa, hari Selasa nanti saya akan masuk Astro Go Shop untuk menceritakan kelebihan pendidikan kanak-kanak bermula daripada Al-Quran dalam konteks penceritaan dan buku aktiviti Prophet Yusuf. Buku ni sangat istimewa, karangan seorang yang terpelajar, ada PhD, Prophet Yusuf punya series, Dr. Fahizan dengan isinya Ummu Ammar. Nanti boleh lihat kalau rajin, ada masa peluang, anak-anak kita tak ada aktiviti kat rumah musim PKP ni, isilah masa mereka, tolong pastikan ada jadual untuk mereka. Kami di Telaga Biru begitu prihatin untuk bekerjasama dengan tuan-tuan, cikgu-cikgu nak tulis buku, cikgu-cikgu nak edarkan buku kepada anak-anak murid, ibu bapa yang nak anak-anaknya mengisi masa yang lapang takut dengan benda sia-sia itu, marilah sama lihat di website Telaga Biru. Mudah-mudahan buku-buku tu boleh menjadi pembantu mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah. Ingat baik pesan Nabi SAW dalam wasiat Ibn Umar, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia ramai tertipu dengannya. Yang pertama, nikmat sihat. Yang kedua, nikmat masa kosong. Nanti masa kosong banyak diisi dengan benda maksiat. Bimbang-bimbang kita survey dekat, explore ke anak kita punya historical facts dekat dia punya handphone. Cuba tengok tuan-tuan apa benda ni tengok. Waktu malam macam ni, stop internet kat rumah, unify, minta kembali semua handphone anak-anak sekalian, ayah simpan. Malam-malam macam-macam benda boleh jadi. Jangan lupa esok adalah hari putih dalam kalender Islam. Hari ni, esok dan lusa 13, 14, 15. Jangan lupa puasa hari putih dan puasa 6, dua niat sekaligus. Mudah-mudahan Allah menerima yang sebaik-baiknya daripada kita. Terima kasih Nur Faidah, Jami'ul Jamal. Katak Ustaz, katak adalah binatang yang kuat bertasbih tuan. Katak dilarang untuk kita bunuh. Dia antara binatang yang sangat banyak tasbihnya kepada Allah SWT. Dalam hadis mengatakan demikian. Ummu Muaz, kenang kami dan doa-doa. Ni kakak tersayang, terima kasih kak. Doakan untuk kami juga. Pokok boleh bercakap, orang Yahudi menyuruh di belakangnya. Ya zaman Khamis. Ini hadis berkaitan dengan akhir zaman. Benar tu. Baru tahu hari ni Amelia. Azman Jamal, Fazala Khamis, Riz Arifin, Kamurin Kasim, Muhammad Hilmi nak join umrah insyaAllah. Nanti Ustaz Faiz update kan. Izzat Muhammad Ali, Mirjab, Saidah Saleh, top fan, terima kasih Saidah. Hamia Makno, Zawiyah Ibrahim, Barudin Budi, terima kasih Cik Barudin, moga sihat tu badan. Jangan lupa ingat saya dan doa tuan. Muhammad Hilmi, Nur Fazila Leman, Poji Mamat, Zam Khamis, top fan kita, Zabida Abu Bakar, Syahrul Syari, top fan, terima kasih. Tapi rumah taman susah nak berlayar Ustaz. Betul. Jangan susahkan orang. Dan kalau kita pun tak mampu nak bela, bukanlah dia satu benda yang wajib jadi galakkan. Pergi Kaluk, doakan kami semua istiqamah insyaAllah. Top fan kita Sauda, Mayang J, Muni Yunus, top fan. Release, terima kasih. Malaikat turun dia. Gina bunyi cicak Ustaz. Bunyi cicak pula. Cicak ni dalam hadis mengatakan binatang yang wajar dibunuh, sunat dibunuh. Kalau kita bunuh, dalam kitab haiwan mengatakan bahawa cicak ni, dan itu juga dalam Bidayah wa Nihayah, cicak ni binatang yang jahat. Cicak binatang yang jahat. Dia terlibat untuk menyebabkan cicak ataupun karung ataupun sekeluarga dengannya reptilia seperti ini. Dia membantu untuk menyemarakkan api membakar Nabi Allah Ibrahim. Dan membunuh binatang ini, kalau kita bunuh sekali bunuh, bagi kita pahala yang paling besar. Kalau bunuh 2 kali baru mati, kurang sikit pahala. Bunuh 3 kali baru mati, kurang lagi pahala. Kalau bunuh 4 kali mati, tak ada pahala. Jadi kena bunuh dia bagi dia cepat mati. Ketuk.
tasbih majazi, iaitu ketundukan kepatuhan. Panjang cerita Ruhaya. Terima kasih Puan Ruhaya. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Azil Zainal, adakah kucing mendoakan untuk tuannya? Kucing mendoakan untuk tuannya. Dalam hadis ada mengatakan bahawa burung di langit, ikan lautan mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu. Ada para ulama yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Jadi kita berbaik kepada binatang adalah sebab untuk kita dapat syurga Allah. Seperti seorang perempuan mukhalafah daripada hadis ini, seorang perempuan yang masuk neraka kerana mengurung seekor kucing yang dimarahinya. Mungkin kucing itu melakukan kesalahan padanya, dikurung kucing itu, tak dimakan, tak diminum, mati kucing itu, dia masuk neraka kerana seekor kucing. Maka kucing boleh menjadi sebab rahmat Allah atau kemurkaan Allah. Baik, Azimah Abdul Hafiz, ini MKI. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i istiqatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tuan untuk share video ni panjang kepada semua teman rakan kita. Terima kasih kepada Zazan Travel. Ada peluang untuk travel dan trip mana-mana dalam luar negara, jangan lupa Zazan Travel. Berilah peluang kepada kami untuk mengisi perjalanan tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.